Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat sedikit berkongsi berkenaan dengan vaksin COVID-19. Alhamdulillah, saya dah selesai menerima 2 dos vaksin COVID-19. Dan vaksin yang saya terima adalah vaksin Pfizer. Okey, ceritanya bermula, saya setelah update dalam My Sejahtera, saya dipanggil untuk menerima vaksin pada 5 Jun. 5 Jun 2021. Malangnya, saya pergi bersama suami dan malangnya pada hari tersebut, vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Saya dan suami tidak boleh ambil vaksin Sinovac. Alasannya, saya sedang menyusu anak berumur 4 bulan dan suami saya mempunyai alahai yang teruk, alahai seafood. Jadi siapa-siapa yang mempunyai alahai, dia hanya boleh menerima vaksin Pfizer dan dinasihatkan untuk mengambil vaksin di hospital sahaja. Tidak boleh ambil di mana-mana tempat pusat vaksin lain lah, untuk pemantauan yang lebih rapi. Dan vaksin yang diterima adalah Pfizer kerana Pfizer sajalah vaksin yang setakat ini yang boleh diambil oleh ibu yang mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. Jadi 5 hari bulan 6, 5 Jun saya tak boleh ambil vaksin, suami pun tak boleh. Jadi saya tinggal nama dekat pusat vaksin, mereka kata akan hubungi kembali sekiranya ada vaksin Pfizer. Dan pada 17 Jun 2021, saya telah dihubungi oleh staf di pusat vaksin untuk datang menerima vaksin. Dos yang pertama, Alhamdulillah, Pfizer dah sampai di tempat saya tinggal di Kota Marudu, Sabah. Jadi mereka panggil lah untuk saya terima dos yang pertama. Jadi untuk pergi itu kita daftar, isi borang, cek tekanan darah. Dan di pusat vaksin, tempat saya ambil vaksin, ada juga dia cek bacaan gula. Untuk sekiranya mana-mana yang menerima vaksin ni ada penyakit kecil manis lah. Okay, dia ada untuk cek gula lah. Okey, lepas tu bahagian kaunseling daripada doktor, maknanya doktor memberi nasihat kepada kita lah apa yang vaksin yang kita akan terima, apa yang kita perlu buat sekiranya ada kesan sampingan dan senarai kesan sampingan ada dia tulis dekat kad ni. Bila kita terima kad ni, di belakang ni ada dia tulis. Jadi apa yang perlu kita buat pun ada sini ya. Seterusnya kita pergi ke bahagian kaunter untuk dia update dalam My Sejahtera dan terima vaksin, terima cucuk vaksin, kemudian berehat dulu untuk tempoh pengawasan, bergantung kepada orang, ada 15 minit, ada 30 minit, dan seterusnya dia cek balik tekanan darah sebelum kita balik dan diberi tarikh temu janji yang kedua. So dos yang pertama saya terima pada 17 Jun dan sepatutnya saya terima dos yang kedua adalah pada 8 Julai. Lebih kurang 3 minggu selepas dos yang pertama, tapi masa tu stok belum sampai daripada KK, stok vaksin, dan diorang tukar tarikh, tunda tarikh kepada 14 Julai 2021, 2 hari lepas lah, hari Rabu. Dan Alhamdulillah dah selesai. Dan ini kadnya selesai, Alhamdulillah 2 dos. Jadi kesan sampingan yang kena pada saya lah, kesan sampingannya lah, Alhamdulillah saya tidak mengalami kesan sampingan yang berat, cuma rasa sengal di bahu tu saja. Itu pun dalam masa sehari saja. Dalam masa sehari, tak ada demam, tak ada masalah lain. Baby saya yang menyusu pun tak ada demam. Alhamdulillah okey semua. Cumanya hari vaksin, balik saja daripada vaksin, saya akan rasa sangat mengantuk yang tak boleh ditahan-tahan. Walaupun saya lapar, tak makan, saya dah mula rasa ketar-ketar sebab gula rendah, tapi saya tetap mengantuk dan saya akan tidur. Saya akan tidur dulu dalam 2-3 jam, lepas tu barulah boleh saya bangun makan ke buat benda-benda lain. Tapi memang saya akan mengantuk selepas ambil vaksin dos pertama dan dos kedua. Jadi jangan risaulah kepada siapa-siapa yang masih lagi belum mengambil vaksin ataupun dah dapat tarikh, tunggu masa untuk vaksin. Jangan risau. Vaksin COVID-19 tidak mengandungi unsur-unsur yang kononnya ada microchip ke chip chop ke apa ke, tidak mendatangkan kesan sampingan yang buruk, insya-Allah. Kebanyakannya kepada ni, dan sekiranya bergantung kepada orang, sekiranya ada macam masalah-masalah kesihatan yang lain, itu semua kita kena jujur masa berjumpa dengan doktor tu.
Bila doktor tanya, kita kena jujur. Apa saja penyakit yang kita ada, kita bagi tahu. Sekiranya kita rasa was-was apa semua, kita tanya. Jadi sekiranya kita ada masalah lain, terutamanya masalah orang yang ada masalah pembekuan darah, memang tidak boleh ambil lah vaksin buat masa ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.